Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas saat kami menuntut ilmu-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Lalu Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita dengan mengisi hati-hati kita yang kosong, hati-hati kita yang gersang, jiwa-jiwa kita yang sedang sakit. Allah Ta'ala isi dengan keberkatan masa. Allah Ta'ala takdirkan kita hadir dalam majlis ilmu, hadir dengan jasad, hadir dengan jiwa, hadir dengan penuh keinsafan, hadir dengan penuh semangat muslimat. Masya Allah. Bersyukur dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bersyukur dengan nikmat kebendaan yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Bersyukur dengan nikmat rasa muda. Kita semua ni dah remaja purba lah sebenarnya. Rasa muda tu maksud kata semangat. Semangat kita walaupun usia kita telah pun lanjut, tetapi Allah Ta'ala kurniakan lagi keinginan, semangat keinginan itu yang menjadikan kita rasa muda, insya-Allah. Tidak adalah keinginan yang paling terbaik, adalah keinginan orang yang datang ke majlis-majlis ilmu. Allah Ta'ala perintah malaikat setiap hari pergi tengok mana-mana majlis ilmu. Pergi tengok, lalu malaikat pun pergi, rakan-rakan para malaikat pun pergi cari mana dia tempat-tempat majlis ilmu. Nanti mereka akan hadir di sana, mereka akan rendahkan sayap mereka semata-mata untuk memuliakan majlis ilmu dan orang yang hadir dalam majlis ilmu. InsyaAllah muslimat, kita adalah dalam majlis ilmu ni, ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebanyak-banyaknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk sahabat handai kita, untuk guru-guru kita, dan untuk muslimin muslimat yang ada bersama-sama dengan kita ataupun yang telah pun meninggalkan kita. Doakanlah kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, dah tak berapa tajuk dah lagi, tinggal penghujung tajuk dah muslimat. Masya Allah, rasa macam sedih. Saya rasa lepas ni mungkin Kak Imam tak panggil dah kot. Dah habis tajuk dah. Masya Allah, tabarakallah. Berapa, muka surat yang keberapa? Tajuk yang keberapa? Muslimat, siapa yang bawa buku ni, tajuk hadis kita yang ke-37, muka surat 135. Siapa yang bawa lah, siapa yang tak bawa. Buku ni kita katakan sebagai macam goreng pisang panas lah. Lepas habis order, habis. Sebab saya bukan bawa dekat sini saja, banyak lagi tempat yang saya bawa, insyaAllah. Dan mungkin ke depan kita akan bawa lagi, kalau Allah Ta'ala izinkan. Ataupun kita mulalah dengan buku baru kalau dah habis hari ni, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk buku ni, tajuk kita pada hari ini, doa bayi berbeza dengan doa ibunya.
sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita. Sesuai dengan buku ni tajuknya, Rasulullah bercerita di Taman Kisah kepada kita tentang peristiwa-peristiwa, tentang kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi dan umat Nabi terdahulu. Lalu Nabi nakalkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis ini saya baca muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala كانت امرأة ترضع أبناء لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقتي زنيتي ولم تفعل. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang perempuan dari kalangan Bani Israel sedang menyusukan bayi lelakinya, tiba-tiba lalu di hadapannya seorang lelaki berpakaian kemas yang menunggang kenderaan mewah. Lalu si ibu tu berdoa, yang bermaksud doanya, ya Allah, jadikan anakku sepertinya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita daripada ibu bapa ni, bila melihat sesuatu keindahan, melihat sesuatu kebaikan yang kita nampak pada zahirnya muslimat, maka kita mestilah berdoa, betul tak? Kita berdoa untuk kebaikan anak kita. Ya Allah, seperti mana ibu ni, ini kita kata satu perbuatan yang normal bagi seorang ibu. Bila dia melihat dengan mata zahir dia kebaikan demi kebaikan, maka dia akan mendoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti ni. Betul tak? Bila kita tengok orang kaya, ya Allah, jadikanlah anakku kaya seperti dia. Ya Allah, jadikanlah anakku handsome macam dia. Amboi, bukan main. Kita tengok pula genetik kita pula. Macam mana kan? Allahu Akbar. Kita tengok pula, ya Allah, kecerdikan. Ya Allah, jadikanlah anakku cerdik macam dia, ya Allah. Itu satu perkara yang normal apabila ibu dan bapa melihat kebaikan orang lain, lalu keinginan untuk berdoa tu ada kepada seorang ibu. Masya Allah, tabarakallah. Maka tiba-tiba lalu di hadapannya seorang lelaki yang berpakaian kemas yang menunggang kenderaan mewah. Lalu ibu tu pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Mendengar doa itu, Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka bayi itu berhenti daripada menghisap susu ibunya. Ini di antara bayi yang Allah Ta'ala takdirkan boleh bercakap. Bayi yang boleh bercakap, Nabi Isa alaihi salam. Bayi yang boleh bercakap, yang berlaku kisah yang kita baca hari ini. Bayi yang boleh bercakap, iaitu bayi yang berlaku kepada yang difitnah, iaitu Sayyidina Juraij, difitnah dengan meniduri seorang pelacur. Maka bayi tadi itu boleh bercakap untuk membela si Juraij. Itu nanti kita akan ada pada tajuk yang seterusnya. Kemudian kalau kita tengok bayi ini, Masya Allah, Allah Ta'ala takdirkan tengah-tengah dia duduk isap susu mak dia tu. Maksud kata baby yang tengah isap susu ni bawah 2 tahun. Bila sebut bayi, bila sebut sabi, maksud kata bayi. Kalau kanak-kanak tifl,
tiflun, itu kanak-kanak. Tapi kalau sebut sabiyun, iaitu bayi. Masih kecil lah, masih dalam kandungan ibunya, masih dalam menyusu, dalam penyusuan. Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya dia alert. Mak dia doa, dia dengar mak dia doa, dia pasang telinga. Bukan hisap susu saja-saja. Kan, kalau kita tengok baby kita, kalau dia tengah menyusu, dia akan perhati je muka mak dia. Kan, dia tengok je muka mak dia. Dia tengok mak aku ni solehah ke tak solehah ni. Wallahu a'lam bissawab ya. Dia perhati. Kita seronok je tengok muka, tapi anak-anak ni suci. Sangat suci, Masya Allah. Sebahagian daripada tabir belum lagi tertutup bagi dirinya. Maka dia akan nampak. Dia akan nampak apa yang lebih yang Allah Ta'ala tunjuk. Cuma dia tak pandai nak cerita je. Kalau dia jadi macam baby ni, habislah kita mak. Mak dia berdoa ketika melihat seorang lelaki menunggang, berpakaian kemas, segak, bergaya, handsome lagi, Masya Allah, tabarakallah, kan, menunggang pula kenderaan yang mewah, maka mak dia tengok-tengok teruja. Ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Nanti kita tengok kenapa baby ni dia bangkang. Dia tak embuh. Dia tak say. Dia tak say. Mak dia doa gitu kat dia, dia tak say. Kata bayi itu, dia terus berhenti dari menghisap susu serta merta. Dia pandang ke arah lelaki tersebut sambil berdoa. Hebat bayi ni. Dia tengok lelaki tadi ni sambil berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Minta sampai macam tu sekali. Jangan jadikan aku sepertinya. Maksud kata, ya Allah, doa ibu ni makbul. Doa seorang ibu ni, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada hijab. Apatah lagi dia tengah duduk dalam majlis ilmu ni. Ambil kesempatan doakan kebaikan untuk anak-anak, InsyaAllah. Jadi cepat-cepat dia sailang. Baby tadi tu dia tak nak. Ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian dia kembali hisap susu mak dia selamba ya. Mak dia doa, dia sailang. Mak dia doa, dia pangkah. Dia tak nak, dia rat, kata Arab. Dia rat tu bangkang. Dia tak nak Allah Ta'ala jadikan dirinya seperti lelaki tadi. Kerana apa? Tu saya kata, yang pertama, doa ibu ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang zahir kita nampak bukan seperti sebaliknya. Kalau dalam bab urusan, kita kata dalam bab jenayah, dalam bab apa-apa urusan manusia dengan manusia, nahnu nahkum bizawahir, kita menghukum dengan apa yang zahir. Untuk jatuhkan hukuman dan sebagainya, hukum dengan bukti, dengan pembuktian yang ada. Namun dalam bab penelitian manusia, dalam bab kita menghakimi manusia, memang kita tengok pada yang zahir, kita hukum kebaikan kepadanya, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan taksub katanya. Bila tengok yang handsome datang, Allah, tenangnya hati, boleh dapat hidayah. Maksud kata kalau macam tu muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak gaduh dakwah teruk-teruk dah. Tak gaduh kena siksa dah sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab Rasulullah dah handsome dah, package lengkap lagi. Tak perlu dah nak dapat hidayah melalui apa? Melalui dakwah. Sekadar tengok muka yang handsome dah dapat hidayah dah. Allahu Akbar. Muslimat kena hati-hati muslimat. Takut kita ni diskamer oleh syaitan. Syaitan ni penuh dengan tipu daya muslimat. Sebab apa? Syaitan pernah taat. Syaitan bukan sekadar dia melakukan tipu daya kepada orang-orang yang buat maksiat, bukan orang-orang yang mungkar muslimat. Syaitan juga boleh menjadi tipu daya kepada orang yang berbuat taat. Kamu nak taat, silakan. Tapi kamu tak tahu selok-belok. Sebab apa? Syaitan ni dia sangat cerdik, dia sangat ada ilmu, dan dia sangat sabar dalam nak mendidik manusia suruh ikut dia.
Sebab syaitan daripada golongan yang apa? Yang taat pada asalnya. Hamba yang lebih hebat daripada kita, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tahulah selok belok mana nak menyesatkan manusia dalam maksiat mahupun dalam taat. Contohlah saya bagi analogi mudah muslimat. Mudah sangat. Kita datang majlis ilmu antara maghrib dengan Aisyah. Ustaz kat depan ni mengajar, kita kat belakang baca Quran. Kita rasa macam kita buat dua kebaikan, 2 in 1. Padahal kita dah kena scam dah dengan syaitan. Majlis ilmu tu satu keutamaan. Kecuali kalau kita duduk di rumah, majlis ilmu ada kat surau, tak apa, kita baca Quran kat rumah. Memang kita tak hadir pun. Tetapi kita ada dalam majlis ilmu, lalu kita sibuk baca Quran dekat belakang, yang ustaz kat depan mengajar. Keutamaan itu kita tinggalkan. Rugi tak kita? Rugi. Dah kena scam dengan syaitan padan muka kita. Lu ingat berasa boleh buat kebaikan dah, tetapi kita terlupa. Itu kita lihat pada yang zahir. Innallah la yanzuru ila suwarikum, lakinnallah yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak lihat pada zahir. Allah Ta'ala tak lihat pada zahir yang ada pada diri kita muslimat. Kita tengok pakaian kita, kita tengok tudung yang kita pakai, kita tengok beg yang kita bawa, kita tengok apa saja keadaan kepada diri kita ni. Kita kena ingat satu perkara, ya Allah, kau tak tengok semua tu ya Allah. Kau tak tengok fizikal aku ya Allah, tetapi kau tengok hati aku. Maka dengan sebab itu muslimat, kita akan sibuk untuk memperbaiki hati, betul tak? Kalau kita sibuk memperbaiki fizikal, maka kita akan mudah tertipu. Tapi kalau kita tengok hati kita, ya Allah, bila Allah Ta'ala tengok hati, Allah Ta'ala tengok taqwa, maka di situ Allah Ta'ala akan melihat segala kebaikan bermula daripada hati ni. Maka kita akan sibuk nak perbaiki hati. Itu sebab kita datang majlis ilmu. Itu sebab kita pentingkan majlis ilmu. Sebab kita tak nak jadi hamba yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu akan ditolak amalan dia. Sebab apa? Dia amal dengan ikut-ikut. Dia tengok orang tu buat macam ni, dia ikut. Dia tengok orang tu gini, dia ikut. Dia hanya ikut sahaja, maka dia tidak ada ilmu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hebat, bijak bayi ni. Bila mana didoakan oleh ibunya, maka cepat-cepat dia menolak doa ibu tersebut. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka hijab daripada bayi tersebut. Dan juga untuk pengajaran kepada si ibu, bukanlah yang kamu nampak secara zahir itu adalah baik. Bukanlah yang kamu nampak secara zahir itu adalah sempurna belaka. Barangkali setiap daripada kita ni muslimat, Allahu Akbar, kalau Allah Ta'ala selak sehelai demi sehelai keaiban kita, tak tahu kita nak tala ke mana. Malu kita nak berdepan dengan manusia muslimat. Kalau Allah Ta'ala buka keaiban kita, sekarang ni Allah Ta'ala tutup setutup-tutupnya, maka kita boleh lagi berjalan dengan mendabik dada, boleh lagi cakap sembarangan, boleh lagi rasa baik. Itu bahaya tu, rasa diri baik. Rasa diri, kita kata rasa diri ni jadi orang yang sempurna. Allahu Akbar, Masya Allah. Kata Ibnu Athaillah, ada orang yang beramal dengan dosa tetapi dia masuk syurga. Ada orang yang beramal dengan kebaikan tapi dia masuk neraka, kata Ibnu Athaillah. Maka dia tanya, macam mana tu? Pelik tak? Amal dosa tetapi dia boleh masuk syurga akhirnya. Amal baik tapi akhirnya masuk neraka. Bagaimana? Orang yang beramal tu, keadaan dia bagaimana? Kata Ibnu Athaillah, orang yang beramal baik, orang yang beramal dosa tetapi dia masuk syurga, iaitu orang yang bila dia melakukan kesilapan, yang melakukan kesalahan, dia sentiasa ingat, ya Allah, ini satu dosa ya Allah. Dia rasa menyesal. Dia dah terbuat dah, kemudian dia akan cepat-cepat teringat, ya Allah, ini berdosa, ini perkara maksiat ya Allah, aku rasa menyesal kenapa dengan diri aku ni. Tak boleh tinggalkan dosa-dosa tersebut. Maksud kata dia sedar dia duduk dalam dosa. Itulah orang yang mana nanti Allah Ta'ala akan mengampuni dia dan dia akan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Dia menyadari dosa-dosa yang dia lakukan.
Beza dengan orang buat dosa tapi syok. Kan ada buat dosa, lepas tu dia viral pula dosa dia. Dia cerita pula, dia bangga pula dengan dosa-dosa dia. Tengok aku buat macam ni, Allah Ta'ala tak hina aku pula, Allah Ta'ala tak turun balak kepada aku, ditambah lagi dengan harta benda kepada aku. Aku dapat banyak lagi. Makin aku buat dosa, makin banyak rezeki yang aku dapat. Makin banyak kebendaan dunia yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Bukan orang yang macam tu muslimat. Orang yang berdosa dia masuk syurga adalah orang yang menyedari kesilapan dia. Itulah yang Allah Ta'ala janjikan kepadanya syurga. Bagaimana pula orang yang beramal baik tetapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka, iaitu orang-orang yang perasan baik. Dia buat baik, memang betul dia buat baik, malam-malam dia tahajud, malam-malam dia qiyamul lail, segala sunat sebut je. Ustazah, apa saya tak buat? Semua saya buat, cuma subuh lewat sikit lah, terlajak kan. Tasbih, hajat, istikharah, lagi taubat, istiqamah. Ada ustaz solat istiqamah? Semua saya buat ustazah. Kalau ada solat istiqamah pun saya buat. Macam itulah lebih kurang. Kemudian bangun pagi-pagi, duk berasa diri dia baik. Tanya ke Imam, Kak Imam semalam bangun tak? Tak bangun. Allah, lemah. Saya buat dah semalam, semua saya buat. Itu dia rasa diri dia baik. Tengok pula jiran sebelah ni mesti banyak dosa ni, sebab aku semalam aku bangun, dia tak bangun. Kenapa tak bangun? Aku nampak lampu bilik dia tak terbuka pun. Jiran kan nampak lah kan, depan rumah kita. Rasa diri baik. Allahu Akbar. Maka perbuatan baiknya itu tidak dapat membawanya ke syurga. Sebab ada sifat sombong di situ, ada sifat ujub di situ. Rasa diri, ujub ni dia takjub dengan diri dia sendiri. Wah, hebat aku semalam boleh bangun. Macam itulah. Rasa ujub, rasa sum'ah tu nak diperdengarkan kebaikannya. Orang tak dapat dengar, dia cerita dan salat tahajud pukul 4:30 lepas tidur balik. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang macam ni, kata Ibnu Athaillah, dia buat amal baik tapi akhirnya ke neraka. Wal'ayazubillah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kita ni manusia, Allah Ta'ala memang betul tak tengok kita pada bentuk rupa kita, tak tengok pada keadaan zahir kita. Allah Ta'ala tengok hati kita, sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita pula bila tengok orang, bila dia pakai sempurna mengikut syariat, jangan pula kita kata tu belum tentu baik tu. Ada. Nahnu nahkum bil zawahir, hukumlah, sangka baiklah, hukumlah dengan apa yang zahir. Bila kita nampak baik, insya-Allah dia baik, sangka baiklah. Mungkin terjadi kepada ibu tadi, dia bersangka baik, tetapi dia melihat kepada kemasyhuran, melihat kepada kebendaan, melihat kepada kesempurnaan yang ada. Jadi bila kita melihat orang-orang yang memakai pakaian-pakaian agama, pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, jangan pula kita kata kepada dia, jangan pula kita sangka kepada dia, ni depan je baik, belakang tak tahulah macam mana. Kita yang kata tu pun kita kena tilik diri kita sendiri. Itulah yang kita kena tengok. Namun ini menjadi pengajaran kepada kita. Saat bayi tadi meminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tidak menjadikannya seperti lelaki tadi. Sebab apa? Masa dalam keadaan bayi ni Allah Ta'ala buka hijab. Itu sebab anak-anak ni bila dia pergi, kita bawa kecil-kecil kan, kita bawa pergi jalan sampai ke malam-malam, kita nampak setakat yang kita nampak anak ni lebih pada tu. Itu sebab kena baca ayatul kursi dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kesian kepada mereka sebab hijab mereka masih terbuka. Sebab tu mereka tak nampak, mereka tak boleh cerita kepada kita. Allahu Akbar. Jadi keadaan tersebut Allah Ta'ala buka hijab kepada bayi tadi. Dilihat bagaimana keadaan sifat sebenar lelaki tadi. Allahu Akbar. Lalu dia pun menolak dengan doanya. Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian selepas itu pula di hadapan mereka seorang hamba perempuan yang dituduh berzina dan mencuri. Seorang hamba pada zaman tu. Kalau kita sebut hamba ni maksud kata bukan orang gaji muslimat
Bukan orang buat kerja dapat gaji. Hamba ni dia dibeli. Bila dia dibeli, dia di bawah taklukan tuan dia. Tak bagi gaji pun tak apa. Nak bagi tu ihsan daripada tuan dia. Selamanya pemilik tuan dia. Dia tak ada istilah, tuan-tuan saya nak cuti, nak public holiday hari ni, nak balik ziarah mak ayah. Tak ada. Sebab dia hamba. Dia tak ada istilah ambil cuti. Dia tak ada istilah cuti sakit. Dia tak ada istilah. Semua tu atas ihsan tuannya. Sebab apa? Sebab dia dah tertakluk di bawah tuannya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kita juga hamba, muslimat. Hamba bagi tuan kita yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila dah jadi hamba tu, jangan duk buat perangai nak keluh kesah. Macam itulah orang Kedah kata. Jangan duk sibuk nak keluh kesah, ya Allah, sebab apa aku seorang je kena uji, ya Allah. Jiranku tak kena pun macam aku. Mana ci? Lebih kurang macam itulah. Bila hamba ni, bila diuji, tugas kita bukan untuk berkeluh kesah, tetapi untuk apa? Sabar dan redha. Menangis tu fitrah. Tak apa menangis, sebab apa? Ya Allah, susahnya ujian ni, ya Allah, aku tak sanggup, ya Allah. Ujian ni, ya Allah, Masya Allah, kau berilah kekuatan kepadaku, ya Allah. Seandainya inilah yang kau takdirkan kepadaku, ya Allah, aku redha dan kau berilah jalan keluar. Macam tu tak apa. Jangan duk combine kita dengan jiran kita. Jangan duk combine kita dengan sahabat kita. Semua kita ni, semua dah biasa kena uji, betul tak? Ada tak yang tak kena uji sampai sekarang ni, Ustazah? Sampai umur saya 50 tahun, perjalanan saya smooth saja. Licin je. Asyik dapat nikmat je. Bahaya tu. Fir'aun 400 tahun hidup dalam kenikmatan. Sesemua pun tak pernah, muslimat. Akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Itu kita kata hikmah daripada ujian Allah. Jangan kita sampai tak sedar diri, kan? Bila datang ujian, kita pun tersedar, ya Allah, rupanya aku ni hamba. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Jadi bila berlaku kepada perempuan ni, seorang hamba perempuan yang dituduh berzina. Tuduh orang berzina ni berat, muslimat. Selagi kita tak nampak depan mata. Kalau saksi, berapa saksi? 4 orang saksi. Kalau pakai spek tak kira. Dia kena tambah lagi sikit. Orang perempuan lagi lah tak boleh jadi saksi. Satgi dia emo. Dia baru tengok atas selimut, tak tengok bawah lagi. Baru tengok apa yang berlaku keributan di atas selimut saja. Dia dah cerita yang lebih-lebih lah. Dia emosi dia. Jadi 4 orang saksi tu terdiri daripada lelaki, muslimat. Orang lelaki ni tengok apa yang ada, apa yang zahir dia akan cerita jelas. Orang perempuan tak. Itu sebab kalau yang nak mengomen dalam apa yang jadi netizen tu, jadi saya berterupa tu, Masya Allah, tabarakallah, ditambah-tambahnya. Kalau ada luka tu dah tersiap, dia letaknya garam, dia letaknya kunyit, kalau boleh nak digorengnya sekali. Allahu Akbar. Itu bahaya orang perempuan. Dia marah sungguh. Padahal orang tu tak ada kaitan pun dengan dia. Dia berasa macam orang tu pakai kasut dia. Maksud dia macam tu. Kasut kita, kasut orang kita pun nak pakai sekali. Itu bahaya. Itu orang perempuan. Itu sebab tu dia tak boleh jadi saksi. Mengaku tak? Kita orang perempuan macam tu. Mengaku tak? Mengaku betul. Allah Ta'ala cipta emosi tu sebenarnya bukan untuk tu, bukan untuk komen, bukan untuk rot, untuk bangkang, tak. Tapi cipta emosi ni, kalau dia duduk dalam, kalau emosi ni dia terarah kepada agama, dia terarah kepada ilmu agama, hebat perempuan tadi. Sebab tu dia boleh datang kuliah duha. Mana ada orang lelaki datang kuliah duha, muslimat? Betul tak? Tak bersungguh. Ada pun cuma 0.5%, bukan 1, 1/2 aja. Kan? Sebab ni semua datang dengan emosi lah ni. Itu yang saya kata datang dengan semangat. Kalau dia terarah kepada agama, dia suka, dia gemar nak datang majlis ilmu. Beza semangat dia daripada semangat orang lelaki. Sebab tu di masa saya berada di Yaman, adalah satu perhimpunan. Perhimpunan terdiri daripada lelaki dan wanita. Muslimat lah. Kemudian perhimpunan tu didatangi oleh Syekh Ahmad Yasin, iaitu salah seorang daripada menteri politik kita kata, ulama-ulama di Palestin. Dia datang.
Dia disiksa dalam penjara sehingga lumpuh tubuh badan dia, tinggal kepala je boleh bergerak. Masa dia datang ke tempat jamiah kami, dia pun berceramah. Keluarkan, infakkan wahai muslimah, wahai muslimin, wahai muslimah. Infakkan dengan harta yang kamu ada pada hari ini di jalan Allah. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan hidup kamu. Maka saya yang duduk dekat belakang ni, saya tengok apa muslimat yang kat depan buat. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ni orang perempuan ni kadang-kadang duit tak bawa sangat pun, RM10 je, betul tak? Dalam poket masing-masing ada RM10 tak? Ada kan? Kadang-kadang beli kitab, ustazah tunggu jap lah, nantilah saya bank in, saya tak bawa banyak. Kan? Duit tak banyak. Tetapi apa yang ada dekat dia? Cincin, gelang, rantai, subang. Itulah yang berlaku. Bila saya tengok muslimat-muslimat yang dekat depan saya, diorang lurutkan semua. Lurutkan semua. Lalu ditadah sehingga berat dia punya bakul. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya pun nak lurut juga gelang saya. Tiba-tiba saya tengok gelang saya bukan gelang emas, tak jadi. Bukan gelang emas, jadi tak jadi. Takkan nak penayang orang kan? Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Keluarkanlah rial yang tak berapa banyak tu, lalu diletak sekurang-kurangnya kita ada ketika mana di hadapan Allah nanti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut juga nama kita sebagai penginfak pada hari tersebut. Allah tu kita kata semangat orang perempuan. Dia tak kisah dah. Bila dia mula rasa semangat tu, tak kisah. Dan apalagi semangat itu diarahkan kepada agama. Sangat indah kehidupan dia. Itu yang Rasulullah sebut, ad-dunya mata' wa khairu mata'ya al-mar'atus salihah. Dunia ni adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dalam dunia ni, ada tak maksud kata perhiasan yang tak baik? Ada tak? Adalah. Perhiasan yang membuatkan kita lupa pada Allah. Namun Rasulullah sebut perhiasan yang paling terbaik ada dalam dunia ni apa? Iaitu wanita-wanita yang salihah. Muslimat, wanita salihah pun sama juga ada emosi dia dengan wanita yang tak salihah. Tapi macam mana dia arahkan? Diarahkan emosinya kepada agama. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita kembali pada wanita yang difitnah sebagai penzina tadi ni. Selepas tu lalu seorang wanita, iaitu wanita hamba perempuan yang dituduh berzina, yang dituduh mencuri. Maka ibu bayi itu berdoa, ya Allah, dia tengok suasana tersebut, suasana yang merisaukan diri dia, maka disebut, ya Allah, janganlah kau jadikan anakku sepertinya. Mungkin dia tengok perempuan tadi digari oleh orang ramai, ataupun dipukul oleh orang ramai disebabkan kecurian dan sebagainya, dituduh pula berzina dan sebagainya. Maka ibu tadi pun berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan aku sepertinya. Mendengar doa ibunya, bayi tadi pun terus berhenti daripada menghisap susu dia. Lalu dia memandang kepada hamba perempuan tadi. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita dengar anak kita cakap macam tu, agak-agak kita nak buat, hish, biar betul. Kan marah anak kita kan, jangan doa macam tu, tak baik. Mana kita nak tahu anak itu Allah Ta'ala buka hijabnya. Barangkali perempuan tadi itu tidak berzina, dan dia dituduh berzina. Maka lelaki yang kacak itu kata, kenapa kamu berdoa begitu? Ibu dia tanya. Ibu dia heran. Yang mula-mula tadi pun ibu dia heran dah. Yang kedua ni lagi ibu dia heran. Maka ibu tanya, kenapa kamu berdoa macam tu? Maka si anak tadi memberi penjelasan dengan berkata bahawasanya lelaki kaca itu adalah salah seorang pemimpin yang zalim. Nampak smart, nampak kacak, naik mes, contoh, nipu je, kan? Dia pemimpin yang zalim, bukan di Malaysia lah, di Afrika. 5 tahun sekali nak PRU, baru dia tolong kempen, baru nampak rupa. Saya dah baca satu caption tu, muslimat. Seorang nenek hampir pingsan bila terjumpa kembali
orang yang telah mati hidup kembali setelah 5 tahun. Macam itulah lebih kurang di Afrika sana lah. Kan. Rupa-rupanya wakil rakyat dia. Setelah 5 tahun barulah jungai mai. Macam tu dia pun terkejut. Seorang nenek ni dia terkejut. Lebih kurang macam tu lah. Bukan di sini lah. Saya buat cerita je lah. Nampak muslimat lali lah tadi ni. Okey. Kemudian nampak. Zahirnya nampak cantik. Tetapi tidak semestinya elok. Kemudian kata anak lelaki tadi ni. Lelaki yang kacak itu adalah salah seorang pemimpin yang zalim. Sementara hamba perempuan pula mereka menuduhnya dengan kata-kata engkau mencuri, engkau berzina, sedangkan perbuatan itu tidak dilakukan olehnya. Tak semestinya apa yang kita nampak pada zahir itulah yang berlaku. Dalam riwayat Imam Muslim, mereka memukul seorang hamba perempuan dan menuduhnya engkau berzina, engkau mencuri. Maka hamba perempuan itu pun berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Doa kita dalam kesulitan. Nak keluar daripada kesulitan, banyakkan berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insya-Allah kita dikeluarkan daripada kesulitan. Tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si ibu pun berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Maka bayi itu terus berhenti menghisap susu dan memandang hamba perempuan itu berdoa, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Itu dalam riwayat yang lain. Dinyatakan bahawasanya perempuan tadi membaca doa tersebut. Okey. Kita tengok pada keterangan baginda sallallahu alaihi wasallam pandai bercerita sambil menggayakan tangan dan jarinya ketika bercerita untuk menarik minat dan mendengar dan memudahkan mereka faham. Baginda menghisap jarinya ketika bercerita tentang bayi yang sedang menghisap susunya. Saya tak berlakon pula tadi. Nak kena berlakon jugalah, nak ambil sempena sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan wanita bayi tadi menghisap susu ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Itu dari salah satu daripada seni bercerita. Kena ada body language. Kalau tak ada, anak tengok keras kejung je mak dia cerita, macam orang buat ucapan je, anak tak dengar. So makna kata mak-mak nanti balik cerita dekat anak di rumah, mai dekat tempat menyusu tu kena cerita menyusu. Macam mana Rasulullah gayakan. Kita dapat pahala kalau kita gayakan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah berkuasa menjadikan seorang bayi bertutur fasih. Semua tu dalam ketentuan Allah. Jangan kita kata, oh, ikut ni normalnya ustazah, tak adalah bayi ni boleh bertutur. Kalau ikut sains lah, kan? Tak adalah. Semua tu dalam apa? Dalam kawalan Allah Subhanahu wa taala. Suka hati Allah lah. Nak buat macam mana pun, dia nak bagi seawal baru boleh lahir ke, seperti mana bayi Siti Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Suka hati Allah nak buat macam mana. Itu terkeluar daripada adat. Semuanya kita serah kepada Allah. Kepada Allah tidak ada apa yang mustahil. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala ini istighna, ghani. Kekayaan Allah secara mutlak, tidak dimuqayyadkan macam manusia. Manusia kalau kita nak sebut kaya, kita nak tuduh kata dia kaya, nak tuduh tu. Nak sebut kata dia kaya tu apa, kita berpandu pada dirinya kalau kita nak tengok dia kaya. Agak-agak lah. Tengok rumah dia besar. Rumah besar, kereta besar, dia pun besar. Suami besar. Kalau lebih kurang macam tu. Lepas tu dia punya cincin dia tak cukup jari. Gelang dia sampai ke siku. Kalau dia tutup ni nampak tak? Dia pakai gelang. Tak nampak. Boleh tak kita kata dia kaya? Susahlah kita nak katakan. Sangka boleh. Tapi nak claim kata dia kaya tu,
secara jelas, boleh tak? Tak. Nak bagi tahu kepada muslimat bahawa kekayaan manusia ni muqayyad, kena ada sandaran. Nampak rumah besar baru kata kaya. Kan nampak kata gelang sampai ke lengan ni baru kata kaya. Tapi kalau tak ada semua tu, hilanglah kekayaan tersebut. Itu maksud kata manusia. Namun kekayaan Allah ini adalah mutlak. Mutlak ni Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada kita. Tak berhajat pun kepada kita. Bila kita sembah Allah, tambah energi Allah. Tak. Bila kita buat sesuatu, kita bersedekah, di sana Allah Ta'ala dapat. No. Allah Ta'ala yang maha memberi. Itu kekayaan Allah secara mutlak. Jangan samakan Allah dengan hamba. Memang kita melihat, kita nak tahu adanya Allah, wujudnya Allah dengan melihat alam, tandanya. Tetapi kalau tak ada alam, nak kata apa muslimat? Itu kita mengatakan bahawa kekayaan Allah itu mutlak, tidak bersangkut paut dengan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sesungguhnya Allah berkuasa menjadikan seorang bayi boleh bertutur fasih seperti yang berlaku kepada Nabi Isa, anak Masyitah, iaitu tukang sikat anak Firaun. Masyitah tu maksud dia tukang sikat. Bukan nama dia Masyitah, tapi pekerjaan dia. Tukang sikat rambut anak Firaun. Bila disikat-sikat, rambut sikat tadi terjatuh. Maka Masyitah tadi sebut apa? Sebut nama Allah. Kemudian anak tadi pun tanya, yang kamu sebut tadi tu bapa aku kah? Adakah Tuhan selain bapa aku? Maka diadukan peristiwa tersebut kepada bapaknya. Fir'aun hukum si Masyitah ini, Masya Allah, tabarakallah, nak dilempar ke dalam kawah air yang mendidih. Anak-anak yang lain habislah masuk, mai dekat Masyitah dengan bayinya. Maka Masyitah teragak-agak, bukan sebab dirinya. Kalau dirinya selesai, dia turun. Tetapi sebab bayi dalam kandungan. Maka Allah Ta'ala izinkan anak tadi memberi semangat kepada ibunya. Wahai ibu, janganlah kamu takut. Kita mohlah kita terjun sama-sama. Tak apa. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha memberi pertolongan kepada kita. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang diizinkan. Kemudian bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud dan saksi kepada Nabi Yusuf alaihi salam pun ada. Banyak kisah-kisah yang mana Allah Ta'ala takdirkan bayi boleh bercakap, bercerita. Allah juga berkuasa menjadikan benda-benda beku dan binatang-binatang dapat bercakap dengan kalam manusia. Itu semua dalam kekuasaan Allah yang kita lihat pada adatnya tak berlaku macam tu. Tetapi ada perkara-perkara, ada peristiwa-peristiwa yang melangkaui adat. Yang mana bila dia melangkaui adat, menuntut juga kepercayaan daripada kita. Kan kita tengok Allahu Akbar, adatnya baby memang tak bercakap, tapi Allah Ta'ala izinkan dia bercakap. Adatnya binatang tak bercakap, tapi hari itu binatang bercakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan binatang. Ada orang dia, kalau Nabi Sulaiman alaihi salam bercakap dengan semut dengan bahasa semut muslimat. Tak tahulah bahasa semut macam mana, pes ke apa-apa kan, tak tahu, wallahu alam lah. Tapi hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan binatang, binatang tu bercakap bahasa Arab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi keadaan-keadaan tersebut jika diceritakan kepada kita oleh hadis oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk percaya dan memahami serta mengambil ibrah daripada kejadian tersebut. Jadi poin-poin kita tadi ini dah jelas.
Bila kita melihat perkara yang zahir, maka kalau kita nak berdoa, jangan berdoa dengan apa yang zahir. Ya Allah, jika ia adalah seorang yang saleh, orang yang boleh memberi kebaikan kepada ummah, maka kau jadikanlah anakku sepertinya. Jangan tengok asalkan handsome, ya Allah, jadikanlah anakku sebiji macam dia. Allahu Akbar. Mau pula anak kita tak cakap apa dah. Anak kita bukan macam anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah. Maka bimbang kalam-kalam ibu ni, doa-doa daripada ibu ni tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Okey, seterusnya muslimat, sebelum kita masuk tajuk yang ke-38, Juraij difitnah. Ada soalan untuk ditanya? Boleh saya jawab? Saya jawab. Tak boleh saya ke AV. Silakan. Okey. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita dituntut untuk mendengar, untuk faham, untuk dengar, untuk mengambil kefahaman daripada majlis ilmu. Maka pada saat itu, seperti mana kalau kita tengok orang yang duduk dalam khutbah Jumaat. Orang dalam khutbah Jumaat, dia dituntut untuk mendengar. Zikir pun tak boleh. Maka bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dituntut untuk mendengar. Jangan duduk sibuk nak berzikir. Dengar apa yang dicakap. Itu salah satu daripada zikir. Majlis ilmu adalah majlis mengingati Allah jua. Maka kita utamakan yang sedemikian itu. Kadang-kadang muslimat, saya pun faham. Kita dalam grup WhatsApp kita tu, ada grup tadarus dekat 5 grup. Yang ni tuntut nak suruh baca juzuk ni sampai habis, yang ni tuntut nak suruh baca juzuk ni sampai habis. Maka kita duduk terkejar-kejar dengan juzuk tersebut sampai kita melangkaui yang lain. Maka kena cerdik dalam mengatur masa tu, kena cerdik. Keutamaan untuk mendapat pahala tu pun kita kena cerdik. Kalau tidak, syaitan ini walaupun dia tak dapat bawa kita jauh daripada Allah, tetapi dia dapat bawa kita kurang daripada berpahala. Jadi insya-Allah kalau kita dah faham keutamaan dalam beramal ini, maka berbahagialah kita. Duduk dalam majlis ilmu, kita tumpu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan yang lain. Allah Ta'ala akan mudah kita. Jangan ingat bila kata zikir ini hanya satu saja. Nak ingat Allah dengan zikir. Bukan itu saja muslimat. Hati pun boleh ingat Allah. Mulut kita diam, hati kita mengingati Allah. Itu dikira kita mengingati Allah. Duduk dalam majlis ilmu, guru yang bercakap dekat depan mengingatkan kita juga dengan Allah. Maka itu di antara kebaikan-kebaikan. Bukan sekadar kita dapat, kita kata, ya Allah, aku tak cukup lagi zikir yang aku amalkan hari ni. Tok guru aku cakap, dengan selepas solat ni aku kena baca gini. Jangan tinggalkan. Kalau betul kita nak beramal macam tu, jangan ada dalam majlis ilmu. Balik duduk rumah. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita kena tunaikan hak majlis ilmu tersebut. Itu di antara adab kita. Dalam majlis ilmu, kita beradab dengan diri kita, kita beradab dengan guru kita, kita kena beradab dengan kitab yang ada depan kita. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala memberi segala kebaikan kepada kita, mudahkan urusan kita, berkati kehidupan kita, yang mana apa saja yang kita lakukan disebut sebagai ziyadatul khair, barakah belaka. Itulah rahmat Allah turun kepada orang-orang yang memahami agama dengan baik, insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan satu lagi sebelum saya tutup. Kaima, ada soalan? Tak ada. Faham semua? Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan segala kebaikan kepada kita, insya-Allah muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berkati majlis ilmu kita pada hari ini, memberi segala kebaikan dan memilih kita dalam setiap majlis ilmu yang akan datang. Setiap hari ada saja majlis ilmu, sama ada secara offline ataupun secara online, Allah Ta'ala jemput kita, takdirkan kita. Dan salah satu daripadanya dengan usaha kita. Kalau kita tak mujahadah, tak paksa diri untuk ke majlis ilmu, maka rugilah kita. Sebab apa? Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu perkara itu dipermudahkan dengan apa yang kita pilih. Kita pilih, kita usaha untuk ke arah itu, Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya. Jangan harap macam kita ditarik telinga untuk ke majlis ilmu baru kita nak pergi, tak.
Maksud kata kita sendiri kena usaha. Kalau kecil-kecil ya, kita perlu disuruh, kita perlu diketuk, kita perlu dipukul untuk ke majlis ilmu. Tetapi bila kita dah usia kita yang sekarang ni muslimat, ketuklah diri sendiri. Marahlah diri sendiri, awaklah yang aku malas sangat ni, Allahu Akbar. Cubit diri sendiri. Ya Allah, jasad ni nanti nak duduk dalam kubur, ya Allah. Jasad ni nanti akan mereput, ya Allah. Yang tak reput siapa? Yang tak reput amal ibadah saja. Macam mana aku nak dapatkan amal ibadah kalau aku tak ada ilmu? Macam mana aku nak kualitikan amal ibadah kalau ilmu aku pun sejemput? Jadi apa usaha kita? Usaha kita untuk hadir ke majlis ilmu. Macam mana kita berusaha untuk memperkayakan diri kita? Kita ada apa? Ada seminar-seminar bisnes dan sebagainya, kita usaha tak? Kalau ada tiket ribu-ribu, beli. Kan? Beli. Gadai sekejap Ustazah, masuk rohan. Masuk ar-rohnu tu. Gadai sekejap, sebab apa? Harga seminar tu 26,000. Lebih kurang macam tu. Ada muslimat dengar macam nipu, tapi realitinya ada. Kemudian beli, sanggup tak? Sebab apa? Nak jadi peniaga paling berjaya. Macam tu juga kita dengan majlis ilmu. Bergolak gadai Allah Ta'ala tak suruh bergolak gadai dengan harta benda pun. Bergolak gadai dengan apa? Dengan semangat yang dah hilang ni. Paksa dia sungguh-sungguh. Macam mana bila kita datang ke majlis ilmu, seolah-olah kita telah memberi 25,000 tadi tu. Allahu Akbar. Maka lepas tu Allah Ta'ala akan mudahkan, insyaAllah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita akan ada 3 tajuk lagi. 3 tajuk lagi, InsyaAllah. Okey. Doa untuk apa tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa awladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanfika wa amanika wa 'ayadika min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'azna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar fanastarziqu min talibi rizqika wa nasta'tifa shiraraka khalqika wa nashtaghil bihamdin man a'tana wa nubtala bidammin man mana'ana wa anta min wara'i dhalika kullihi ahlul 'ata'i wal mana'. Allahumma kama sunta 'anis sujudi illa lak fasunna 'anil hajati illa ilaik bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, suami kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat handai kami ya Allah. Ampunilah dosa umat Islam yang ada di atas muka bumi ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami dari segala kejahatan ya Allah, dari segala musibah ya Allah, dari segala ujian ya Allah, dari segala bala bencana ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan iman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke Jannatul Firdausil A'la.
ke dalam syurga Jannatul Firdaus yang paling tertinggi ya Allah, dengan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami ya Allah, daripada perbuatan kami ya Allah, daripada pegangan kami ya Allah, daripada percakapan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami ya Allah, daripada perbuatan kami ya Allah, daripada pegangan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Afiatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Angkatkanlah segala penderitaan daripada tubuh kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau siksa kami dengan api neraka Jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, wa an walidina wa an masyayikhina wa an ashabina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.